mencari timba sianak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat mendengar kisah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk 1000 Shilling Emas. Lebih 100 tahun dahulu, di negara Turki tinggal seorang lelaki yang terkenal dengan kebijaksanaannya, yaitu Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin seorang yang baik hati dan taat kepada Tuhan. Setiap hari, Mullah Nasruddin berdoa dan meminta perkara yang sama. Ya Tuhan, tolong berikan saya 1000 shilling emas, tidak lebih dan tidak kurang, doa Nasruddin. Berdekatan dengan rumah Nasruddin, tinggal seorang lelaki yang suka mempermainkan orang lain. Jiran Nasruddin sangat licik dan sering mempermainkan orang lain untuk menggembirakan hatinya. Pada suatu hari, jirannya terdengar doa Nasruddin yang meminta 1000 shilling emas itu. Dia membuat keputusan untuk mempermainkan dan menguji kesabaran Nasruddin. Dia mengisi 999 shilling emas ke dalam beg dan melemparkannya ke kawasan rumah Nasruddin. Sekarang saya akan lihat keseronokannya. Hahaha, katanya sambil memerhati tingkap dan ketawa. Apabila Nasruddin melihat beg yang berisi shilling emas, dia gembira kerana doanya dimakbulkan. Nasruddin mengira shilling yang dijumpainya dan dia mengetahui bahawa shilling itu tidak cukup 1000. Dia tidak marah maupun terkejut, malahan dia bersyukur dengan pemberian itu. Ya Tuhan, terima kasih kerana memberikan saya shilling emas ini dan semoga saya diberikan yang selebihnya kelak, kata Nasruddin. Jirannya yang melihat perkara itu terkejut serta kecewa kerana Nasruddin tidak berang, malahan bersyukur. Dia berlari ke rumah Nasruddin sambil bercerit, "Awak selalu berdoa, tetapi awak seorang pencuri. Ini ialah duit saya, jadi kembalikannya kepada saya." "Macam mana duit ini menjadi milik awak, sedangkan Tuhan telah memberikannya kepada saya?" Lalu jirannya menjelaskan perkara yang sebenar kepada Nasruddin. Dia meragui kata-kata jirannya itu. Dia rasa marah dan bimbang apabila jirannya menyuruhnya untuk berjumpa dengan hakim tempatan. Dia mendapat satu buah fikiran. "Saya penat dan tidak mampu berjalan." Mendengar itu, jirannya menawarkan seekor keledai kepadanya untuk ditunggang. "Tidak, saya tidak boleh menerima tawaran awak kerana itu perkara yang salah." Mendengar itu, jirannya memberikannya lagi sepasang jubah putih kepadanya. Nasruddin tetap menolak, tetapi akhirnya bersetuju untuk berjumpa dengan hakim tempatan untuk menegakkan keadilan. Setelah mendengar kata-kata Nasruddin dan jirannya, akhirnya hakim menolak kes itu dan berkata, "Ini ialah duit Nasruddin. Macam mana duit ini menjadi milik awak?" Jirannya kecewa, lalu berlari ke belakang Nasruddin dan merayu supaya Nasruddin mengembalikan duitnya kembali. "Saya bukan seorang yang kaya. Saya minta maaf kerana mempermainkan awak." Jirannya menyadari kesalahannya, lalu memohon maaf. Nasruddin mengembalikan kembali duit jirannya dan berkata, "Jangan suka mempermainkan orang lain.
kelak nanti akan kembali kepada awak. Jirannya menyesali halnya perbuatannya itu. Dia berjanji dia tidak akan lagi mempermainkan orang lain. Rakan-rakan, pelajaran daripada cerita ini dapatlah kita pelajari, hindarilah perkara yang menjerumuskan diri ke arah rasuah, kerana rasuah adalah musuh negara. Selain itu, kita haruslah mengelakkan diri kita daripada perbuatan yang suka mempermainkan orang lain, kerana perbuatan itu kerana sifat itu tidak betul, malahan akan berbalik kepada kita. Marilah kita sama-sama membanteras rasuah, dan marilah kita sama-sama menimba ilmu pengetahuan agar kita sentiasa dapat melindungi diri dan tidak mudah ditipu. Sekian, terima kasih.